Ini tadi Jadi yang ini jantina ni jantina lelaki perempuan ni tak masalah. Umur ni awak refer balik ikut psikologi. Kemudian semester 6-7 ni pula ikut mana? Ikut ni. Semester 6-7 tu sebab yang diploma dengan Diploma dan sarjana muda. Diploma dan sarjana muda. Okay, tahun akhir ni. Jadi awak punya ni memang dua-dua lah fokus diploma dan sarjana muda Okey. Dekat Islam jadi kan? Ke ada TESOL sekali? TESOL sekali. TESOL sekali. Ada dalam. Okey, itulah. Yang ni untuk rintis kan? Tak, ni untuk yang betul. Yang betul lah. Iyalah. Untuk yang betul. Cuma dalam ni ada ijazah sarjana muda je. Diploma tak ada. Tak ada. Dia nak buat diploma ke tak nak? Sekejap. Okey. Tak apa ni awak refer balik pada skop kajian ataupun responden kajian siapa? Hari tu saya buat ijazah sarjana muda pendidikan Islam dengan TESOL multimedia. Lepas tu diploma ada SEM akhir. Diploma TESOL dan diploma. Ini yang sebenar nanti saya refer balik. Yang tak ada kot. Yang diploma tak ada. Tak ada. Kalau tak ada tak apalah. Tak perlulah. Okey. Kekal dengan saya dan muda sajalah. Okey. Seterusnya bahagian B. Bahagian B ni kenapa gunakan ya tidak? Sedangkan bahagian C ada skala Likert 1 hingga 5. Dia tak boleh kalau guna ya ataupun tidak. Bukan tak boleh, nanti nak analisis susah. Bagi satu standard je analisis, maksudnya gunakan skala Likert 1 hingga 5. Senang lah. Sebab guna skala Likert yang 1 sampai 5 tu je lah. Bila skala Likert 1 sampai 5 ni, kita akan dapat dia punya mean dia. Mean maksimum dengan mean minimum. Daripada mean tu lah kita akan huraikan. Kalau saya kata ya tidak ni, kita susah nak. Kita takkan saya dapat mean. Dia ada purata sahaja, kekerapan sahaja. Kita perlukan mean tu penting dalam kajian. Okey, jadi awak tukar tukar. Kemudian berkaitan dengan tajuknya tahap kepentingan kecerdasan emosi dekat dengan pelajar Jadi yang ini anda nak tahu tentang apa? Pandangan mereka tentang kepentingan ke? Ataupun nak tahu daripada mereka ni betapa pentingnya kecerdasan emosi? Kepentingan. Kepentingan maksudnya apa? Nak tahu pandangan dia berkaitan dengan ini penting ataupun sifat dia tu memang mementingkan kecerdasan emosi. Saya ada dua persoalan. Jadi awak nak yang mana? Saya nak sama ada kecerdasan emosi ni penting ataupun tak dalam untuk pelajar. Minta pandangan mereka lah. Sama ada penting atau tidak kecerdasan emosi ni. Betul Dia dah ada impaknya dalam soalan yang ketiga dan keempat lah Kalau saya kata kebanyakan mereka ni mengatakan penting, maka dia kesan dalam faktor C dan faktor D, betul? Okey. Kalau gitu awak kena tukar sikit lah. Dari sudut skala Likert. Tapi guna skala Likert Skala Likert. Kemudian yang ini ayatnya ni awak guna ayat penyata je. Ayat penyata. Macam ni. Tidak emosi dapat mengatasi. Saya nak tanya, kenapa tak boleh guna saya? Boleh. Kalau nak guna saya, guna semua. Kalau tak nak, jangan guna semua. Okey. Gitu. Okey. Kalau nak guna saya, guna saya. Contohnya, saya mengatasi masalah tekanan jiwa melalui apa-apa lah. Mana satu ayat pernyataan yang menunjukkan dia tu menggunakan
kaedah kecerdasan emosi dalam menyelesaikan masalah contohnya gitu. Dia awak boleh tahu penting tak penting dia ni. Kalau dia kata dia tak setujulah, maksudnya dia tak pentingkan sangatlah kecerdasan emosi ni. Macam tu kan, dia bisa bela awak. Gitu Dan saya pengawal emosi dengan membina hubungan yang baik atau komunikasi yang baik dengan orang lain. Macam tu. Jadi dimentingkan itu. Maksudnya ni, yang saya bulatkan pula ni, okey. Jadi kepentingan kecerdasan emosi ni ada berapa subtema? Ada berapa tajuk? Kepentingannya ada berapa tajuk? Maksudnya awak ambil kepentingan dari sudut peribadi, kepentingan dari sudut komunikasi, kepentingan dari sudut jadi awak sub-subkan, susun. Boleh? Macam ni campur ni. Saya nampak yang ni berkaitan dengan orang lain, yang ni diri dia sendiri, yang ni dengan kumpulan pula. Kena bahagikan berapa kepentingan tu? Jadi awak bahagikan dulu berapa. Kalau ada 3 bahagian, awak bahagikan 3. Maknanya 3 ada 9 soalan. Macam tu. Ataupun kalau nak jadikan 4 bahagian, mana 3 ada 12 soalan. Maknanya berdasarkan sub. Tujuannya ialah bila awak nak analisis nanti, awak akan ambil 1, 2, 3. Contoh ni berkaitan dengan peribadi kan. 1, 2, 3 ni, yang ini awak akan jadikan di satu min. Jadi hasilnya berkaitan dengan kepentingan kecerdasan emosi dari sudut peribadi, minnya rendah contohnya. Jadi mereka tak mementingkan sudut peribadi macam tu. Itu dia punya analisis dalam dapatan kajian ni. Kalau awak campur-campur ni susah awak nak uraikan nanti. Boleh? Faham ya? Okey. Jadi awak susun dululah. Jadi awak temakan dulu. Kalau nak mudah, kalau saya akan kotak-kotak 3 kotak utama ni contohnya saya akan gunakan warna kelabu contohnya. Yang ni putih, kelabu, putih, kelabu, putih. Jadi kita ya tahu sub topik tu. Begitu. Tapi nanti dalam Google Form dia tak ada gitu kan. Jadi awak kena tahu sendirilah. Okey. Okey, boleh. Google Form tu macam mana nak buat Ustaz? Awak buat Google Form, awak guna kaedah apa? Assessment apa? Yang guna apa tu? Soalan pilihan jawapan. Jadi soalan pilihan jawapan. Soalan pilihan jawapan. Ya. Nampak Google Form tak? Tak pandai nak buat. Dah guna tapi tak tahu nak buat macam mana. Tak apa, nanti saya tengok balik. Dalam Google Form, awak klik bahagian Google Form, buka email, ada tempat yang bintang-bintang titik-titik tu, dia ada form Google, awak klik assessment. Awak buat dalam form, dia ada bagi macam apa? Template assessment, masuk dalam assessment. Lepas tu nanti soalan itu awak buat dalam bentuk pilihan jawapan. Jadi di skala 1 hingga 5, jadi awak A, B, C, D tu 1 hingga 5 tu awak buat skala lah. Jadi siapa awak nombor 1, nanti awak masukkan dalam awak punya SPSS. Macam tu je. Okey dalam SPSS. Dah je macam tu je. Dia lagi senang nak kira kan. Lagi senang. Nanti nak dapat analisis senang. Kalau macam ni susah ni. Ya tidak ini macam mana ni? Ya tidak ni biasanya benda yang tak sangat penting lah. Contohnya berkaitan pendapat yang benda yang satu saja, tidak banyak macam ni. Kan? Okey. Jadi ini buat balik susun balik ni. Sedih, ada yang perasaan, ada orang lain pula. Ni menyukai orang yang saya jumpa. Tengok balik, ada yang macam bertindan lah, atau yang sama. Kan? Boleh Baik, itu yang pertama selesai. Baik, yang ini pula pun sama juga. Yang ini faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi pelajar. Jadi anda nak tanya kepada responden berkaitan apa faktor yang utama kan? Diri dia tu, maksudnya apa faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi dia. Jadi ini pun sama. Jadi saya nampak ni ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang merah. Ini saya dah susun lah tu. Maksudnya ini ibu bapa je, merah, ibu bapa je. Susun, yang pertama ibu bapa je dulu. Faktor itu. Okey. Yang ni faktor rakas bahaya.
Nampak? Satu syarah ada 2, guru ada 2. Jadi tak seimbang tau. Jadi awak seimbangkan, kalau kata ada faktor ibu bapa, faktor rakan, faktor guru, 3 kan? Persekitaran. Kan? Satu lagi ni, faktor tekanan. Apa ni? Tetakan. Kan? Ni. Apa? Mana? Ni. Pembelajaran emosional perlu ditekankan. Silap, ditekankan. Ini ikut faktor apa? Ni faktor apa? Di sekolah. Guru. Persekitaran. Guru. Faktor guru lah. Okey. Ini masukkan faktor guru lah. Jadi awak susun. Jadi guru ataupun ibu bapa dulu. Ditekankan oleh guru sepatutnya. Ditekankan. Awak yang tahu, saya tak tahu. Jadi gitu, jadi awak susun elok-elok. Macam ni kan, orang mengalami gangguan emosi sebabkan tak ada keyakinan diri. Ini faktor apa? Diri sendiri. Jadi saya nampak ada satu je diri sendiri. Kan? Jadi tak seimbang. Jadi awak, kalau kata ada 5 faktor utama, mungkin awak jadikan 3 ada 15 soalan. Sebab ini yang faktor ni, nanti awak akan hurai satu dalam itu. Bagi dia seimbang. Kalau 2 semua, biasanya kita tak 3 lah. Okey, awak kena ciptalah satu ayat-ayat yang berkaitan tentang diri. Dia tengok faktor dia. Baik, ini pun awak susun balik Jadi jadikan macam ibu bapa 3, rakan 3, di sini 3, guru 3, persekitaran 3. Baru dia punya susun cantik. Okey, macam ni, tak seimbang apa ni? Tulis. Okay. Saya tulis pakai telefon ni. Oh, patutlah. Okey, yang ini kesan ini kesan pula. Yang ni awak nak tanya kesan terhadap diri dia ke atau pandangan dia terhadap kesan? Kesan pandangan. Pandangan bukan diri dia. Sekejap. Awak nak tahu kesan diri dia kan? Diri dia lah. Diri dia. Kalau diri dia awak kena ada perkataan saya. Sebab awak nak tahu kesan terhadap diri dia. Nanti awak akan relatekan dengan faktor apa. Macam tu. Contohnya sini kesan berkaitan dengan terhadap akhlak. Contohnya kan. Jadi faktor apa yang menyebabkan tu? Mungkin faktor ibu bapa atau faktor guru tak menekankan akhlak. Macam itulah. Okey. Jadi di sini awak kena tengok balik. Kata-kataan ta'rif ni tak perlu macam ni. Akhlak ditakrifkan sebagai kuasa atau dalaman yang wujudkan. Yang ini lebih kepada yang atas ni. Okey. Kayaknya tak payah dah nak tak payah definisi dah. Kalau kepentingan semua tu masuk kat sini lah. Definisi pun tak bersesuai sebenarnya. Awak tak nak tahu pun tentang apa kefahaman dia kan. Awak nak tahu tentang kepentingan je. Kecuali awak letak tentang kefahaman, tentang kecerdasan emosi. Dia faham tak apa tentang emosi. Tapi biasa awak lebih kaji berkaitan dengan aplikasi kan. Dia cerdas tak cerdas emosi dia ni. Awak bukan nak tanya pun berkaitan dengan kefahaman dia kan. Mana dia lakukan tidak. Lebih pada psikomotor ni kan. Lebih pada psikomotor ataupun efektif kan. Efektif kan. Okay. Jadi di sini awak kena nyatakan macam ni pengaruh emosi dalam sebagai teras utama mencetus kewujudan akhlak individu. Ini macam ayat penyata. Awak kena nyatakan saya contohnya apa ni? Bukan ayatnya ni. Tentang apa ni? Ini pun awak kena subtemakan kesan dari sudut apa? Kesan dari sudut diri, kesan dari sudut komunikasi dengan orang lain, kesan dari sudut motivasi diri, kesan dari sudut macamnya. Kita awak punya bab 2 bab 2 bincang bab apa ni? Bab 2 Bab 2 awak akhlak semua tu. Kalau dalam contohnya dalam kesan kajian-kajian lepas, kesan ni terbahagi pada 3 contohnya. Kesan terhadap diri, pembangunan diri sebagainya, kesan terhadap komunikasi dia dengan orang lain atau kesan terhadap ulanglah apa benda yang awak nak kaji kan. Jadi awak bagikan tu, jadi ayatnya begitu. Ini kena banyak tukar ni. Banyak salah ni. Macam ni saya sangka baik terhadap orang sekitar. Ini maknanya kesan dia dengan persekitaran dia atau dengan orang lain. Kamu sangka baik, dia suka membantu walaupun tidak orang tu tidak
mohon pertolongan, ini emosi dia baik kan. Contohnya. Yang ini kesan terhadap agama dia. Amalan agama dia contohnya kan. Ini orang yang tidak mendekat dia lah punca emosi terganggu. Contohnya lah saya apa-apalah. Contohnya saya sering tidak dapat melaksanakan ibadah dengan baik apabila emosi saya terganggu, macam tu. Nanti tak dapat khusyuk ke sebagainya. Itulah contoh yang solat sebagainya. Yang ni awak bagilah antara ibadah sebagainya. Boleh ya? Boleh ni? Boleh. Awak mute tadi. Okey. Jadi itulah kena banyak tengok balik satu-satu ni. Ya, awak tengok balik satu-satu ya. Okey, rasanya itu saja. Ada lagi nak tanya? Banyak sana. Sekejap. Bila saya nampak, nanti takut awak punya, bila dah dapat data salah, memang awak tak boleh nak buat analisis. Nanti dia lari daripada awak punya topik ataupun tajuk ataupun objektif kajian. Jadi bila objektif salah, jadi memang kajian tak jadilah. Itu. Itu saya minta dengan dia punya objektif sekali. Baru tahu susun elok-elok macam ni kan. Susun nanti susah. Ni sekarang dah minggu berapa ya? Minggu ke-6. Awak kena buat segera ni. Buat segera ni. Lewat lah Ustaz. Dah lewat ni. Anik dah discuss. Apa dia? Anik dah discuss dengan Ustaz. Anik langsung senyap lah. Sebab saya ada WhatsApp dia. So dia consult lah kalau ni. Tapi dia tak reply. Dia ada masalah apa tak tahulah. Jadi siapa yang ni saya carry on je lah terus je lah. Siapa yang ni saya bantulah. Jadi kalau nanti ni dah clear, dah awak dah susun elok-elok, ni dah awak kena lantik seorang panel lah. Untuk saya kena lantik ke awak lantik? Saya lantik ya? Surat dua saya ya? Jadi maksud tak lantik panel lecture lain ke macam mana? Lecture lain. Dalam bidang ni. Tanya okey. Bidang ni rasa bidang psikologi bagi Puan Syazarina. Kalau tak pun bagi pada Puan Maizan. Puan Maizan. Psikologi juga. Dia psikologi lebih pada psikologi pekerja lah. Tapi tak ada masalah, bidang psikologi dah sama. Ada tu lah. Apa lagi psikologi? Tak adalah tu je. Kita nak bagi syarah lain. Fakulti lain. Okey. So nanti saya kena bagikan sama lah. Maksudnya guru contoh kalau faktor tu ibu bapa 3. Lepas tu rakan-rakan 3. Ni seimbangkan ya. Guru pensyarah tak bersekali. Ustaz, kita punya soal selidik tu biasanya berapa soalan kalau nanti kita buat? Soalan ni dia terpulang kepada kajian kita. Bukan 10 tak lah. Dia boleh. Boleh. Macam bab 2 ni awak ada 5 faktor, kalau 3 mana ada 15 soalan kat sini je. Begitu. Kalau macam di sini ada 3 faktor, maka 9 soalan dah cukup dah. Nanti kalau kita bincang dengan panel tu dia akan pilih lah yang mana ke kita yang akan pilih. Maksudnya? Macam contoh kan soalan yang kita pilih tu yang kita dah buat tu lepas tu kita bagi dekat panel check kan. Okey, lepas tu dia akan pilih ke mana yang sesuai kita kena letakkan atau bukan gitu. Dia akan bantu macam saya bantu ni lah. Contohnya tak selaras dari sudut ayat sutur ayatnya yang tak betul itu. Sebab bila orang yang bidang ni dia tahu. Contohnya faktor emosi ni contohnya contohnya ini ya. Yang ini faktor utama ni awak buat ibu bapa ni contohnya ini 1, 2, 3. Dia kata masih belum cukup lagi dalam bidang ni. Kena tambah lagi 1. Contohnya peranan. Contoh yang baik berkaitan tentang perkembangan. Bagaimana pula berkaitan dengan sikap ibu bapa pula contohnya. Tambahlah gitu. Itu yang kita perlukan pakar bidang tu sebab dia yang tahu bidang tu. Macam ada yang lain tu siapa yang lepas Husna kot. Buat Syakir dia buat bidang akhlak berkaitan akidah.
Jadi dia tanya saya, memang bidang saya lah, saya komen lah. Itu. Kalau kena. Okay. Jadi kita komen tu komen dari sudut isi dan struktur. Husna Kamal ke? Apa? Husna Kamal ke Husna Kamal. Husna Kamal. Dia buat tajuk apa itulah akhlak dengan akidah, subjek akidah. Itu saya lah. Awak ni kena jumpa orang lain lah. Okay, boleh? Boleh, Ustaz. Okay, itu saja ya. Baik, itu saja. Ya, nanti jumpa lagi. Nanti saya akan buatkan satu Google Form mana kehadiran, kira perbincangan dikira kehadiran ni. Matangnya. Cuma dalam bab 1 hingga 3 tu, bab 1 hingga 3 nanti kena betulkan balik ada 2-3 perkara, terutamanya statement problem, tak berapa nak kuat, kan tambahkan lagi. Mungkin dalam buat sambil buat ni ada baca lagi tambahan, tambahkan lagi maklumat tu. Okay, itu saja ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan bagi link video ni pada awak. Okay, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.